Baik saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Kerajaan Sarawak memberi jaminan untuk tabir urus yang adil dan telus, pada masa sama mahu menyumbang kepada kesejahteraan manusia sejagat. Itu fokus dari Bumi Kenyalang hari ini. Langsung bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Zahira. Kerajaan Sarawak memberi jaminan untuk mewujudkan tadbir urus yang adil dan telus kepada umat Islam dan masyarakat bukan Islam berlandaskan Piagam Madinah. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng berkata, usaha itu untuk kebaikan hidup manusia sejagat. Dalam memperingati sambutan Ma'al Hijrah 1446 Hijrah 2024 Masihi, Premier berkata sebagai seorang khalifah, beliau menekankan tadbir urus yang baik demi kemakmuran rakyat di bawah kepimpinannya. Ia juga mengambil kira cabaran yang dihadapi manusia seperti perubahan iklim dan keselamatan makanan. Kita di negeri Sarawak walaupun negeri kecil, kalau dibanding dengan tuntutan dunia, kita sedikit sebanyak ingin hendak menyumbangkan ke arah kebaikan manusia sejagat dan dunia. Sebab itu kerajaan pimpinan saya menekankan mengenai dengan alam sekitar dan isu sustainability. Premier berkata demikian dalam ucapannya pada Perhimpunan Ma'al Hijrah Peringkat Sarawak di Kuching. Majlis dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi turut menyampaikan anugerah bagi 14 kategori, antaranya anugerah penyelidikan dan pembangunan, anugerah saudara kita serta anugerah pengurusan dan pentadbiran masjid. Baik, lebih 50 calon telah dipilih setakat Julai bagi mengikuti program Tokoh Wanita. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, pihaknya mempunyai panel untuk membuat pemilihan tersebut dan menyasarkan 100 calon atau ikon wanita. Penilaian yang dibuat pula merangkumi minat dan cara mereka mempengaruhi atau meyakinkan orang ramai dan memberi kesan kepada negara. Proses pemilihan dijangka selesai bulan ini. At the moment, yang menunjuk minat over 4,000. Tapi yang dah complete because we guide them on how they fill in bila dia hantar. It was not really that complete, so kita suruh atur balik. I think by now about 50 over lah. So we are targeting 100. Jadi insyaAllah lah. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan perasmian dan penyampaian hadiah Malaysia Autism Swimming Festival MASF 2024 di Sentubong dekat Kuching. Terdahulu Datuk Seri Nancy menyifatkan MASF 2024 mampu mengubah stigma masyarakat terhadap golongan autisme dan membuktikan anak autisme mampu dibentuk dan dididik melalui saluran pengajaran yang betul. MASF 2024 anjuran bersama Hawari Sports Centre dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Bagi mengatasi masalah banjir kilat di kawasan Batu Kawah di Kuching, Jabatan Pengairan dan Saliran telah mula melaksanakan projek pembinaan 2 kolam kering atau dry ponds. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Koi Hian yang juga adun Batu Kawah berkata projek dilaksana di kawasan seluas 4 hektar dengan kos 40 juta ringgit. A lot of drains are being built in Batu Kawah, but despite all this progress, we still having flash flood. One of the reasons is because the water unable to get into the sungai. Recently, DID start doing 2 big dry pond, which is to retain the water in Batu Kawah. When the climate change and extremely heavy rainfalls, the water will temporarily sit in the pond. When the water level of the river drop, then the water will flow out. Dato' Amar Dr. Sim berharap projek tersebut dapat menyelesaikan masalah banjir kilat yang kerap berlaku di kawasan berkenaan. Di Serike, projek penyelenggaraan sistem saliran dan peparitan mula dijalankan di beberapa kawasan di Meradong. Adun Meradong, Dato' Ding Kuong Hing berkata, ia melibatkan penyelenggaraan Sungai Gemuan, Sungai Meradong dan Sungai Tulai Bintango.
Turut diselenggara perparitan di Jalan Mengti dan Taman Bahagia. Beliau berharap projek itu dapat menangani masalah banjir yang kerap berlaku dan menjejaskan beberapa kampung, rumah-rumah pancang dan juga sekolah. Katanya projek penyelenggaraan Sungai Gemuan meliputi jarak 7.4 km melibatkan kos RM170,310. Manakala penyelenggaraan Sungai Meradong dan perparitan di Jalan Mengti dan Taman Bahagia pula meliputi jarak 2.7 km dengan kos RM71,404. Dana RM82,000 pula diperuntukkan untuk penyelenggaraan Sungai Tulai Bintango sepanjang 4 km. Kesemua projek tersebut diluluskan oleh Kerajaan Sarawak. Datuk Ding berharap pihak kontraktor dapat melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan mengikut proses kerja dan tempoh yang telah ditetapkan. Kerajaan Sarawak sentiasa memastikan pembangunan dan kemajuan di sekolah-sekolah mubalik diberi penekanan melalui penyaluran dana khas untuk meningkatkan prasarana di sekolah terbabit. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil berkata sebanyak RM110 juta diperuntukkan oleh Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFORS setiap tahun untuk menaik taraf serta membaik pulih rumah-rumah ibadat termasuk sekolah-sekolah mubalik. RM20 juta daripada peruntukan itu disalur kepada semua sekolah mubalik di Sarawak. Beliau berucap merasmikan Majlis Apresiasi Hari Guru, Hari Raya dan Hari Gawai Sekolah Kebangsaan St. Columba di Miri. Datuk Dr. Penguang dalam pada itu menyeru para guru melaksanakan tugas mereka dengan penuh dedikasi dalam melahirkan modal insan berkualiti. Kerjasama ibu bapa juga dituntut untuk membantu kemajuan sesebuah sekolah. Pada majlis berkenaan, beliau menyumbang RM10,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK St. Columba Miri. Seramai 20 pendaki termasuk 2 wira kanser bakal menyertai pendakian amal untuk menawan puncak Mulu Pinnacles di Sarawak dan Gunung Kinabalu di Sabah pada Ogos dan Oktober ini. Pendakian amal Climb Pinnacles to Kinabalu berkenaan merupakan kerjasama antara Majlis Kanser Nasional Makna dan Sukarelawan Jalanan Sarawak bertujuan untuk mengumpul dana bagi pesakit kanser yang kurang bernasib baik di Malaysia. Majlis pelancaran pendakian itu disempurnakan oleh Ahli Dewan Bandaraya Kuching Utara, Si Huatong di Kuching pagi tadi. Makna dalam kenyataannya berkata pendakian untuk menawan puncak Mulu Pinnacles dijadualkan pada 16 hingga 18 Ogos ini, manakala pendakian ke Gunung Kinabalu pada 1 hingga 4 Oktober depan. Ia merupakan pendakian edisi ke-9 dalam siri Makna Climb sejak dimulakan pada 2013. Orang ramai digalak untuk menyokong usaha tersebut dengan menderma kepada kempen Climb Pinnacles to Kinabalu di laman sesawang Simply Giving. Sebuah rumah di Kampung Pulo dekat Kuching musnah manakala sebuah lagi turut terjejas dalam kebakaran awal pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak dalam kenyataannya berkata pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Petra Jaya dan Tabuan Jaya telah diaktifkan sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 1.11 pagi. Api berjaya dikawal pukul 2.42 pagi. Kebakaran tersebut turut menyebabkan seorang mangsa mengalami kecederaan iaitu luka pada kaki kiri. Punca kebakaran dan kerugian sedang disiasat. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak, dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Zahira untuk perkembangan berita selanjutnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma.